Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraihan binti Yunus. Konsep asas sains. Konsep asas sains terbagi kepada tiga, iaitu penerokaan alam hidupan, alam fizikal dan anggota badan. Apa itu sains? Sains adalah semua yang ada di sekeliling kita, sistem untuk dapatkan ilmu pengetahuan. Penerokaan alam kehidupan. Pengenalan kepada konsep asas sains membuka peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar dengan menggunakan organ deria seperti mata, hidung, mulut dan telinga. Penerokaan alam sekitar, khususnya penerokaan alam hidupan seperti haiwan dan tumbuhan, dapat mengembangkan kemahiran kanak-kanak untuk berinteraksi dengan alam sekitar, dan mereka akan membina kefahaman konseptual saintifik di samping membentuk minat dan sikap dalam sains. Penerokaan dalam kehidupan terbagi kepada dua, iaitu penerokaan terhadap haiwan, penerokaan terhadap tumbuhan. Kanak dapat meneroka jenis-jenis haiwan, ciri-ciri haiwan, habitat dan kitaran hidup haiwan. Contoh haiwan liar seperti buaya, gajah, ular, dan singa. Contoh haiwan jinak pula seperti arnab, ayam dan kucing. Ibu bapa boleh memperkenalkan jenis-jenis haiwan melalui kad bergambar. Aktiviti ini, kanak-kanak boleh mengetahui bentuk, warna, saiz, nama dan juga ejaan. Kita akan memperkenalkan kad bergambar terlebih dahulu, dan apabila mereka sudah mengecam, barulah menggunakan kad bergambar yang mempunyai perkataan. Apabila disebutkan nama haiwan, mereka sudah mempunyai gambaran tentang haiwan tersebut. Kanak-kanak akan merasa seronok dan teruja apabila ditunjukkan video haiwan, kerana mereka boleh melihat gaya pergerakan haiwan itu sendiri. Kanak-kanak juga boleh mengulang semula pembelajaran yang berkaitan dengan haiwan dan membuat pergerakan berdasarkan video yang ditunjukkan dan meningkatkan kemahiran motor halus dan motor kasar. Ibu bapa dan guru boleh membawa kanak-kanak pergi zoo untuk membuat lawatan, dan mereka boleh belajar dan meneroka dengan menggunakan deria mereka. Mereka boleh melihat dan menyentuh haiwan-haiwan yang
ada di zoo serta mengubah suara pemahaman mereka. Di sini juga mereka akan mempelajari habitat haiwan kerana mereka dapat melihat sendiri persekitaran haiwan. Aktiviti origami dapat membantu kanak-kanak memperkukuhkan pengetahuan mereka tentang haiwan. Mereka boleh meneroka melalui aktiviti kerana mereka akan mempersoalkan dalam setiap langkah membuat origami dari segi bentuk, warna serta dapat mengikut arahan yang diberi dengan baik. Latihan pengukuhan diberikan kepada kanak-kanak bagi mengukur pemahaman mereka terhadap sesuatu pembelajaran. Latihan ini bergantung kepada kesesuaian seperti dalam bentuk lembaran kerja, kuis, padanan ataupun meminta kanak-kanak menunjukkan haiwan yang terdapat di sekeliling mereka. Penerokaan terhadap tumbuhan. Guru meminta kanak-kanak membawa buah-buahan yang berlainan jenis ataupun membawa buah-buahan kegemaran mereka supaya kanak-kanak dapat melihat dan mengenal jenis buah-buahan dengan menggunakan buah-buahan yang sebenar. Guru memperkenalkan buah-buahan satu persatu dan meminta kanak-kanak untuk memakan dan menyentuh buah-buahan tersebut. Mengajak kanak-kanak melakukan eksperimen merasa buah-buahan menggunakan deri rasa dan bau. Guru boleh memotong buah-buahan dalam bentuk yang kecil dan meminta kanak-kanak untuk meneka nama buahan dan rasanya. Kanak-kanak boleh berfikir dan meneroka rasa buah-buahan itu sendiri dan mempunyai pengalaman untuk jangka masa yang panjang. Membawa kanak-kanak ke kedai buah-buahan dan meminta mereka untuk mencari buah-buahan yang telah diberi. Kanak-kanak mempunyai senarai buah-buahan yang harus dicari. Mereka berjalan dan berpusing untuk mencari buah-buahan tersebut berdasarkan nama buah, warna dan juga bentuk. Alam fizikal. Alam fizikal merupakan unsur-unsur yang saling bertindak antara satu sama lain, mempunyai tenaga dan bahan yang dapat masuk dan keluar dari sistem tersebut. Sebagai contoh, sistem hutan semula jadi mendapat unsur daripada atmosfera yang terdiri daripada tenaga suria, karbon dioksida dan air. Aktiviti ini dapat mengajar kanak-kanak mengenal pasti objek-objek yang boleh timbul dan tenggelam apabila diletakkan di dalam air. Secara tidak langsung, kanak-kanak dapat membuat inferensi mengapa sesetengah objek ada yang tenggelam dan ada yang timbul. Kanak-kanak juga dapat mempelajari jisim objek iaitu ada objek berat dan objek ringan.
Kanak-kanak boleh meneroka keupayaan magnet dalam bentuk sentuhan. Letakkan sabuk besi di dalam bekas, kemudian letakkan magnet dan lihat apa yang berlaku terhadap sabuk besi itu. Kanak-kanak akan merasa teruja dan banyak bertanya bagaimana proses itu berlaku. Guru mengajar kanak-kanak tentang keupayaan penyerapan air melalui aktiviti ini. Kanak-kanak boleh mengenal pasti bahan yang menyerap air ataupun bahan yang kalis air. Mengenali anggota badan. Melalui konsep anggota badan, kanak-kanak dapat mengenal bahagian badan serta mengaitkan dengan fungsi dan deria rasa yang terlibat. Guru memperkenalkan anggota badan kepada kanak-kanak dan menggunakan anggota badan sendiri. Selain menggunakan gambar atau video, mereka dapat mengecam anggota badan pada tubuh mereka dan mengetahui nama serta fungsi tersebut. Kanak-kanak boleh menggunakan anggota badan untuk melakukan aktiviti yang melibatkan kemahiran motor halus. Kemahiran motor halus ialah aktiviti yang melibatkan otot kecil seperti jari, pergelangan tangan dan juga bahu. Kemahiran ini turut melibatkan koordinasi mata dan otot kecil. Contoh aktiviti kemahiran motor halus iaitu menulis, mengikat tali kasut, menguntai manet dan banyak lagi. Aktiviti kemahiran motor kasar melibatkan otot besar iaitu seluruh tubuh badan. Contoh aktiviti lain bagi kemahiran motor kasar adalah berjalan, berlari, melompat, mencakul dan sebagainya. Sekian, terima kasih.